Rosti Jahleha, apa khabar semua? Di luar sini tahu saya nak cerita. Minggu PKS Kebangsaan 2021 merupakan anjuran tahunan SME Corp Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, bertujuan untuk meraikan Hari Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Antarabangsa. Acara ini diadakan pada 26 Jun sampai 4 Julai 2021. Lebih menarik lagi, acara ini diadakan secara dalam talian dengan berslogan Mula Berfikir Azam Langit. Assalamualaikum, Rosti Jahleha, apa khabar semua? Di luar sini tahu saya nak cerita. Minggu PKS Kebangsaan 2021 merupakan anjuran tahunan SME Corp Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, bertujuan untuk meraikan Hari Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Antarabangsa. Acara ini diadakan pada 26 Jun sampai 4 Julai 2021. Lebih menarik lagi, acara ini diadakan secara dalam talian dengan berslogan Mula Berfikir Azam Langit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton di Facebook SME Corp Malaysia Negeri Kedah dan Facebook SME Corp Malaysia Negeri Perlis.
petang ini kita akan ada sesi Pocket Talk. Yang ini sesi Pocket Talk yang ketiga. Mungkin ada penonton yang menonton di Facebook terlepas untuk tengok sesi Pocket Talk yang pertama dengan yang kedua. Sesi Pocket Talk yang pertama semalam pagi, semalam pukul 2:30 petang, kita live dengan CGC, yang itu CGC bercakap berkenaan dengan IMSME. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak mengetahui dengan lebih lanjut, boleh tengok balik dekat Facebook SME Corp Kedah dan Perlis berkenaan dengan IMSME daripada CGC. Dan Pocket Talk yang kedua, kita bercakap berkenaan dengan kepentingan pembiayaan kewangan. Yang ini kita bawakan khas Bank Negara Malaysia. Semalam pukul 4 petang, boleh tengok balik dekat Facebook SME Corp Negeri Kedah dan juga Perlis. Jadi hari ini kita bawakan juga Tekun Nasional Negeri Kedah, iaitu Encik Muhammad Saidi Azizan, Eksekutif Pembangunan Usahawan Tekun Nasional Negeri Kedah, yang akan bercakap berkenaan dengan skim pembiayaan Tekun Nasional. Assalamualaikum Encik Saidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Cik Ain. Sihat sihat hari ni? Baik, alhamdulillah. Okey. Stay at home. Stay at home tu lah. Stay at home, work from home. Kita ni work from home ni semua ni kan. Okey, insya-Allah hari ni kita akan bercakap berkenaan dengan skim pembiayaan Tekun Nasional lah. Dalam keadaan kita tengah COVID ni, lepas tu usahawan-usahawan banyak yang terjejas dan kebanyakannya memerlukan bantuan kewangan daripada institusi kewangan, daripada bank, dan kita bawakan juga hari ni Tekun untuk Tekun menceritakan atau menjelaskan mungkin apa pembiayaan yang ada di bawah Tekun, kriteria-kriteria, cara nak memohon. Jadi saya minta yang menonton secara live Facebook SME Corp Kedah dan Perlis ni tunggu sehingga ke akhir rancangan. Sebab Cik Saidi dia akan menceritakan dengan jelaslah apakah bantuan-bantuan yang bersesuaian untuk tuan-tuan dan puan-puan dan usahawan dekat luar sana yang mungkin boleh dimanfaatkan bersama. Okey, saya serahkan pada Cik Saidi untuk Cik Saidi mulakan presentation Cik Saidi. Okey. Ya, baik. Terima kasih Cik Nurul Ain binti Muhammad Asmuni, pengarah SME Corp Kedah Perlis. Sahabat-sahabat di FB Live, semua sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, kita ucapkan tahniahlah kepada SME Corp baru-baru ini telah mengadakan pelancaran Minggu PKS Kebangsaan 2021. Dan kita tengok banyak program-program yang diatur oleh SME Corp. Dan petang ni bersama dengan Tekun Nasional pula, Cik Ain. Saya pun mengikuti juga Pocket Talk daripada SME Corp. Mungkin masa terlalu pendek, tak apa, nanti kita fikir balik ke depan ni kalau ada program-program lain kan. Dan hari ni juga SME Corp bersama dengan Tekun Nasional, dan saya akan cerita sedikit berkenaan apa itu Tekun Nasional, dan apakah peranan kami dan apakah yang kami sedang buat lah ni dalam semasa. Saya cakap selain Kedah boleh Cik Ain, untuk orang Kedah Cik Ain? Boleh no? Boleh. Boleh. Baik. Yang pertama sekali, Tekun Nasional ditubuhkan pada tahun 1998 di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Pada masa tu nama kita Yayasan Tekun Nasional. Bila sebut yayasan ni Cik Ain, orang kata pinjaman tak payah bayar. Yang ni kita pening Cik Ain. Bila pinjaman tak payah bayar ni, kita nak bagi pula dekat orang yang nak berniaga tu susahlah sikit. Kita nak bagi balik pun duit tu dah juga. Orang pinjam, orang bayar, kita bagi pula kepada orang yang baru dan sebagainya. Dan pada tahun 2008, inisiatif ni kita tukar nama kepada Tekun Nasional. Bila Tekun Nasional ni dia tak nampak macam yayasan sikit Ain. Macam bank juga, jadi pinjam kena bayar. Dia ni bukan kata bank, bukan kata Tekun, pinjam apa pun kita kena bayar. Kalau saya pinjam duit kat Cik Ain pun RM10 pun saya kena bayar. Pinjam dekat kawan-kawan pun saya kena bayar. Macam tu dah juga pembiayaan dengan Tekun Nasional ni. Kita kena bayar balik.
Dan pembiayaan tekun nasional ni adalah untuk perniagaan, Cik Ain, untuk perniagaan. Saya teringat saya pergi bagi taklimat di AADK Kulim bersama dengan pelatih-pelatih AADK ni. Saya bagi taklimat sampai habis semua, ada seorang pelatih tu angkat tangan tanya saya, Cik Ain. Dia kata, Cik Saidi, saya nak pinjam tekun nak kahwin boleh tak? Allahuakbar. Saya kata bukan untuk kahwin. Saya tanya ni untuk perniagaan. Oh, untuk perniagaan. Kita nak jelaskan bagi clear benda-benda ni. Ada yang juga yang telefon nak buat pinjaman rumah. Saya kata bukan. Yang ni untuk perniagaan. Saya kena clear je lah ni. Sebab bila pinjaman ni, dia ingat kita terbuka kepada semua. Jadi kita nak maklumkan sekali lagi, pembiayaan tekun ni adalah untuk perniagaan ataupun keusahawanan kita lah. Dan misi kita adalah antaranya adalah objektif tekun ditubuhkan untuk memberi pembiayaan mikro secara mudah dan mesra usahawan. Yang ni saya rasa yang paling mudah lah. Saya ingat kalau ada perniagaan ni, insya-Allah kita akan luluskan pembiayaan. Dan yang kedua, kita sediakan khidmat bimbingan dan sokongan kepada usahawan. Kita sokong mereka, kita bagi khidmat nasihat. Kalau ada masalah perniagaan, kita akan bantu. Kalau ada dengan masalah dengan PBT pun, insya-Allah kita akan bantu. Kita akan jumpa PBT macam mana, bincang. Sebab lah ni kadang-kadang perniagaan nak cari premi pun susah, Cik Ain. Kadang-kadang kita berniaga tepi-tepi jalan. Tepi jalan boleh berniaga, bukan tak boleh berniaga. Cuma jangan mengganggu jalan raya. Macam Menteri Besar Kedah kita kata itu, boleh berniaga di tepi jalan dengan COVID dan sebagainya. Tetapi jangan mengganggu lalu lintas untuk keselamatan semualah. Dan juga seterusnya mewujudkan komuniti dan jaringan usahawan. Yang ni memang kita selalu ada jaringan-jaringan usahawan, ada program-program yang kita akan panggil mereka dan kita akan bincang apakah lagi usaha-usaha yang kita perlu buat untuk perkasakan lagi usahawan kita. Dan juga yang seterusnya, kita memupuk budaya menabung di kalangan usahawan. Sebab kalau kita tengok singkatan daripada tekun pun, Cik Ain, tabung ekonomi kumpulan usaha niaga. Iaitu kita bagi pembiayaan sambil bayar pinjaman, sambil kita menabung. Lagi banyak kita pinjam, lagi banyak duit tabung. Sekali kita akan sampai tak mana yang kata duit tabung tu. Dan di negeri Kedah kita ada 13 pejabat di negeri Kedah, mewakili 15 parlimen di negeri Kedah. Ni saya cerita bab Kedah dulu, Cik Ain. Bab Malaysia tu saya tak sentuh lah. Boleh lah? Boleh. Dan boleh lah, di Malaysia banyak, setiap kawasan parlimen ada pejabat tekun. Dan di Kedah kita ada 12 pejabat kita mewakili parlimen. Jangan bimbang, duduk tak mana-mana pun boleh, Cik Ain. Duduk di Baling, boleh ambil di Baling. Duduk di Kulim, boleh ambil di Kulim. Jangan duk fikir, nak kena mai Alustaq ke, nak mai ke bandar, tak payah. Ada di setiap parlimen, di setiap kawasan parlimen di negeri Kedah. Dan insya-Allah pegawai-pegawai saya, macam semalam kita dapat keputusan daripada CEO Tekun Nasional sendiri, iaitu Datuk Adam. Beliau memuji langkah-langkah yang diambil oleh semua pegawai-pegawai di Tekun Nasional di masa COVID ni, Cik Ain. Kalau kita tengok ada pegawai saya yang kena kuarantin sana, kuarantin sini demi nak membantu usahawan-usahawan ni di negeri Kedah. Kita pun sekali lagi hantar pek makanan. Isteri berada di hospital Kulim, suami berada di hospital Tanah Bahia. Allahuakbar. Tak tahu nak abad, Cik Ain ni. Memang masalah. Walau bagaimanapun, kita akan terus membantu usahawan. Dan alhamdulillah, pegawai-pegawai kita di lapangan sudah sihat sepenuhnya dan mula bertugas pada 1 Julai inilah. Setelah MCO yang ketiga ni, kita tengok permohonan dan sebagainya, kita perlu membantu usahawan-usahawan di bawah. Dan syarat-syarat pembiayaan tekun ni, Cik Ain, saya cerita lebih ringkas untuk semua lah. Bumi Putera warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Yang ni kita tengok lah ni, kalau kita tengok trend masa ni, Cik Ain, banyak usahawan-usahawan muda, Cik Ain. Dulu kita tengok kalau orang berniaga ni umur 50-an, 40 lebihan semua lah ni kan. Tapi lah ni dah muda-muda dah menceburi bidang perniagaan. Yang ni saya ucap tahniah dan syabas kepada anak-anak muda di negeri Kedah khususnya yang telah menjalankan perniagaan lebih awal. Dan kita harap negeri Kedah ni akan maju dengan adanya usahawan-usahawan yang kecil ni, daripada kecil, pertengahan dan terus menjadi terunggul di negeri Kedah.
Dan seterusnya kita kena ada SSM. SSM ni pendaftaran perniagaan ataupun kalau bahasa Kedah dia panggil daftar peniaga. Daftar peniaga. Dan ada lesen PBT, kalau ada boleh juga. Berniaga di rumah ataupun ada tempat pun boleh, tak ada masalah apa. Kalau Cik Ain ingat di Pulau Pinang dulu kan, mereka berniaga kedai makan di Batu Feringgi tu Cik Ain, mereka berniaga atas pokok. Makan atas pokok, atas pokok pun kita bagi pinjaman Cik Ain, jangan bimbang. Jadi ada perniagaan, kita pergi tengok, ada perniagaan ni. Kita boleh luluskan tu. Walaupun tak ada lesen ke tak apa Cik Sedi? Boleh Lesen hari tu tak boleh. Tapi lah ni bila Covid melanda di seluruh dunia ni, kita bagi. Nanti saya beritahu ni yang pakej yang terbaru. Yang ni pembiayaan yang Cik Ain tanya ni 5,000 ke bawah. Nanti saya cerita lebih lanjut yang pasal Covid ni. Dan juga syarikat milik Bumi Putra 100%. Dan juga kalau kita bagi juga kepada masyarakat India. Masyarakat India kita bagi, kalau masyarakat Cina ni dia boleh ke BSN, Bank Simpanan Nasional. Kita bagi pada Bumi Putra dan juga masyarakat India. Dan kita bagi kepada yang terlibat secara langsung dengan perniagaan. Separuh masa pun kita bagi, tapi jangan kerana contoh dia pagi dia kerja, contoh saya tak kata kat siapa-siapa, pagi dia kerja dengan bomba contoh bukan bomba berniaga, petang-petang dia berniaga burger apa semua boleh, kita akan bagi separuh masa dan juga secara langsung dalam perniagaan. Dan satu pembiayaan untuk satu isi rumah. Kalau suami dia ada pinjam dah, isteri tak boleh pinjam lagi. Kecuali perniagaan yang berlainan. Contoh dia, si suami berniaga buah-buahan, isteri buat jahitan di rumah. Boleh. Dua-dua boleh pinjam. Dengan syarat bayaran baguslah, rekod bayar balik tu yang bagus. Ada dua suami isteri yang berniaga berlainan pun ada. Ramai kita tengok benda-benda ni. Dan seterusnya melepasi sebagian kredit, tak ada lah muflis dan sebagainya. Kalau ada tu kita tak boleh bagi dah Cik Ain. Sebab kita bagi pun salah juga dari segi undang-undang kita kan. Dan saya seru kepada usahawan-usahawan di luar sana, kalau ada masalah berkenaan kredit dan sebagainya, boleh jumpa AKPK. Kita boleh bagi cara macam mana. Kita bukan nak bunuh mereka, kita bantu mereka. Kita siram pokok bagi segar. Jangan kita buat racun di pokok tu. Kita tolong semua yang mana kita boleh tolong. Dan kalau kata di Tekun ni, kita bagi pembiayaan sehingga 100,000 Cik Ain. 1,000 hingga 100,000. Bila nak lebih tu kita akan recommend juga Cik Ain, insya-Allah. Dan banyak dah kita recommend di Mara dan sebagainya 250,000 dan mungkin kepada SME Corp juga sampai ke juta-juta. Ada ni yang nak pinjam juta-juta ni. Tapi kita duk didik ni, kita masih duk bimbing depa lagi. Kalau boleh, kita akan teruskan sehingga usahawan-usahawan kita berjaya pada masa depan lah. Terutama usahawan dari Kedah. Dan syarat asas pula, yang pertama kita kena isi borang Cik Ain. Borang ni kita kena ambil di pejabat Tekun. Dan borang ni juga Cik Ain, kita tak lantik ejen. Kita tak jual borang Cik Ain. Saya dulu ada usahawan mengadu kat saya, borang beli sampai RM250. Saya pun tak faham. Di borang tu dah tulis dah, borang ni beli secara percuma. Tu pun ada orang ambil peluang, jual borang. Orang jual itu saja nak ambil untung jugalah Saja nak ambil untung. Saya sendiri pergi nak ambil juga. Dekat orang yang jual borang ni, saya berlakon. Saya kata tak apa cik, saya bayar RM250. Tapi saya pergi, dia lari. Dia tahu, mungkin dia tahu kot. Ada orang bagi tahu kan. Ada satu tempat ada lock start, saya malas nak cakap lah. Dan dia pun tak nampak dah sampai hari ni. Dan sekali lagi saya nak tekankan di sini, borang adalah secara percuma. Dan Tekun tak lantik ejen. Kalau ada ejen yang ada tu bagi tahu kat saya. Kami pun nak pergi juga, nak jumpa dia macam mana dia buat. Kalau dia kata dia mengaku ejen. Dan seterusnya salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan. Yang ini penting. Kad pengenalan pemohon dan pasangan. Kadang-kadang dia pun takut pasangan peminjam tak bayar. Tak apa, kita cek dulu. Nanti kita pergi jalan macam mana nak buat pinjaman. Dan seterusnya salinan SSM tadi yang sah ataupun permit daripada
PBT dan sebagainya. Dan untuk makluman Cik Ain juga, law ni kita tak boleh nak ambil borang di pejabat dan sebagainya. Kita ada satu link untuk usahawan buat permohonan secara online. Dan link ni nanti kalau ada masalah pun boleh call saya dan pegawai-pegawai saya di kawasan. Kita akan hantar terus link ni kepada usahawan. Jangan bimbang, jangan ragu. Sebab lah ni COVID masih lagi berleluasa ni, kita takut Cik Ain. Bukan kata pegawai kena, nanti usahawan-usahawan pun kena juga. Kita pun takut. Kita pakat-pakat jaga. Kalau ada yang nak tahu pasal link ni, nanti saya akan hantar direct kepada mereka. Nanti saya beritahu nombor telefon saya di akhir rancangan ni, Aina. Supaya mereka boleh berhubung pada saya boleh hantar terus link tu kepada usahawan-usahawan kita. Dan seterusnya, kena memohon perlu ada salinan buku simpanan ataupun penyata bank. Lah ni dah tak ada penyata dah. Kalau boleh ambil online dan sebagainya. Sebab lah ni HTN kita tak bagi cek lah. Kita semua EFT, Electronic Fund Transfer ni, kita masuk terus dalam akaun dia. Cek pun tak bagi dah ni. Main sign agreement 2 hari, insyaAllah duit akan masuk dalam akaun. Tak payah duduk ligan kami lah. Tunggu duit masuk saja. Lah ni semua semudah. Buku bank ni kena pergi buka lah. Kalau tak ada buku bank, nanti kita akan cerita lah. Kalau nak buka akaun syarikat, kita bekerjasama dengan bank muamalat, 250. Bukan RM1,000 lah Cik Ain. Usahawan tekun RM250 sahaja. Surat kita akan buat keluar kepada muamalat, bank muamalat Malaysia Muslim Berhad. Dan seterusnya, kita nak tengok juga salinan bil utility ni. Bil elektrik, bil air ataupun bil telefon. Lah ni bil telefon pun tak ada dah, semua pakai handphone lah. Kita ambil bil elektrik ataupun bil air di premis ataupun di kedai rumah dia lah. Dan kita juga di Tekun kita ada insurans berkelompok. Jadi usahawan tak perlu risau berkenaan dengan kalau jadi apa-apa kepada usahawan. Kita akan tengok siapa waris dia. Yang ni penting juga Cik Ain. Dulu pernah sekali di pejabat saya, bila usahawan ni meninggal dunia, 5 orang tak silap saya main di pejabat saya ni, main mengaku kata mereka ni waris dia. Saya kata saya nak tengok siapa yang dia tulis dalam borang ni sebagai waris dia. Orang ni saja saya akan berurusan. Orang ni saya tak ada urusan. Kita nampak benda ni simple Cik Ain, tapi dia jadi konflik di belakang hari. Ini saya tekan-tekan juga kepada usahawan. Jadi tulis nama waris itu bagi jelas. Kalau pun nama anak ke, suami ke, isteri ke, bagi jelas supaya jadi apa-apa kepada usahawan, kita boleh kontak person in charge yang akan tengoklah pasal pembayaran ni. Dan juga usahawan buatlah sikit sebut harga. Nak beli apa, contohnya pinjaman RM10,000. Nak buat apa pinjaman RM10,000 ni Oh, nak beli benda ni, nak beli yang ni. Ada juga usahawan bila kita tanya, Ain, nak beli apa ni RM10,000? Saya pun tak tahu nak beli apa. Tak boleh jawab macam tu. Sebagai usahawan kita tak boleh jawab macam tu. Kita kena ada dah apa perancangan kita. Saya nak beli meja, nak beli kerusi, nak tambah dapur lagi untuk, sebab lah ni orang ramai dah di kedai saya dan sebagainya. Contoh kedai makan kan. Yang ni kita mahu dia ada perancangan. Dan juga kalau ada surat kedai tu sewa, wajib kena ada perjanjian sewa. Kita tak nak cakap mulut kata tak apa, ambil lah kedai aku, bayar sebulan 300. Tak mau macam tu. Kena ada bertulis. Saya, Muhammad Saidi Azizan dengan ini beli sewa pada Cik Ain kedai ni sebanyak 300 sebulan. Sign. Ada hitam putih. Kita tak nak bila duduk berniaga dia elok Cik Ain bila naik tangan dah, tiba-tiba tuan kedai tu nak ambil balik kedai dia. Bila ambil balik, pinjaman tekun pun tak boleh bayar, berniaga pun tak boleh. Jadi susah 2-3 tempat. Jadi yang ni penting juga, surat perjanjian sewa. Dan seterusnya gambar premis. Gambar premis ni penting Cik Ain. Sebab borang ni, gambar-gambar ni akan pergi ke ibu pejabat. Saya nak bagi contoh Cik Ain. Ni bukan saya nak kena siapa-siapa dah, saya nak bagi contoh. Di Baling, usahawan ni dia berniaga skrap. Skrap Cik Ain tahu tak skrap? Getah beku. Kan? Okey. Memang dia berniaga getah beku, tapi bangsa dia memang bangsa buruk lah. Takkan getah skrap nak buat bangsa cantik-cantik, buat batu, cat semua kan.
Pasir buruk dia ambil selepas dia timbang, dia menegur skerap tu. Jadi bila orang Kuala Lumpur tengok, ini gambar apa ni? Bangsai apa ni? Buruk ni. Sebenarnya pasir buruk tu untuk dipertimbang kertas skerap dan sebagainya. Jadi kalau nak ambil gambar aktiviti perniagaan tadi. Kalau dia duduk timbang skerap, tak apa timbang, tak ada masalah. Dia tengok, dia buat perniagaan getah beku, timbang, lepas tu masuk dalam plastik, hantar naik lori dan sebagainya. Yang tu gambar-gambar ni punya peranan juga ni. Macam kita tengok lah ni lah, tengok ke gambar tu, cantik. Bila main barang, pasal pun tak sama. Dia gambar tu punya peranan. Dalam perniagaan ni. Ni, Alang, kalau saya nak selit sikit sebab Cik Sadi kata pasal gambar premis lah kan ataupun kan. Ada satu soalan ni daripada saya ambil daripada Facebook, dia duk tanya sebab dia berniaga online. Dia guna platform pun Shopee, Lazada. Boleh tak dia apply tekun? Ada tak sebab dia kata dia ada SSM tapi dia tak ada lesen PBT lah sebab dia berniaga online. Boleh ke kalau lagu tu? Boleh. Cuma dia kena tunjuk juga apa barangan yang dia jual. Kita tahu banyak lah ni dia buat dropship dan sebagainya. Boleh, nanti pegawai kita akan pergi tengok di tempat dia berniaga. Di rumah pun tak apa, tak ada masalah. Saya tengok anak-anak muda pun banyak dah buat berniaga macam ni. Memang nampak boleh buat duit lah anak-anak muda kita di negeri Kedah ni. Tapi yang tadi sebut pasal borang free tu, lah ni tak payah ambil borang kan? Boleh apply online saja kan sebab ada usaha online. Boleh apply online. Nanti pegawai kita akan ambil nama dia tu di online, usahawan kita akan kontak dia. Apa yang dia perlu mai di pejabat dan sebagainya. Kita akan panggil dia pemain pejabat. Kita akan atur appointment di pejabat, dia akan main di pejabat. Borang tak payah ambil, nanti saya akan hantar link kat depan terus lah. Nanti boleh saya bagi nombor telefon saya. Saya akan hantar link kepada usahawan-usahawan yang berminat dengan pembiayaan tekun ni. InsyaAllah kita akan bantu Cik Ain. Dan yang terbaru Cik Ain berkenaan dengan COVID ni, baru saya cerita pasal COVID. Saya pun tak nak cerita juta-juta ni yang tekun bagi dah dan sebagainya. Saya tak nak cerita banyak sangat. Kalau nak ikut 6 bilion lah tekun bagi ni. Daripada 1998 sehingga 31 Januari 2021, saya ambil Januari ni 6 bilion. Dan usahawan di Malaysia ni bilangan usahawan 475,000 orang ni yang ambil peluang ni. Dan jumlah pinjaman 637,000. Dia pinjaman dengan jumlah usahawan ni dia tak sama Ain. Sebab ada usahawan yang buat pinjaman 2 kali, kali ke-3, yang kali ke-8 pun ada pinjaman tekun ni Cik Ain. Boleh lah, maksudnya boleh lah apply banyak-banyak kali ni? Boleh. Lepas pinjaman pertama dapat 10,000, dia pinjam lagi dapat 20,000, seterusnya 30,000, 100 sampai ke 100,000 Cik Ain. Dan saya tengok banyak orang 7-8 kali. Saya kata dahsyat. Dan juga simpanan ni macam saya catat tadi tabung tu pun ada juga berbelah-belah ribu seorang usahawan ni. Tapi rekod pembayaran dia bagus lah. Rekod pembayaran dia bagus. Perniagaan meningkat, berkembang maju, anak-anak berjaya. Kita tengok dari banyak segi kita tengok. Saya nak cerita ke Cik Ain kebanyakan usahawan-usahawan kita yang bagus berniaga ni Cik Ain dia pun bagus Cik Ain sebenarnya. Usahawan tu sendiri pun bagus. Keluarga dia bagus, anak-anak dia bagus. Jadi semua bagus. Bila kita kata kalau acuan tu cantik, akan keluarlah kuih yang cantik juga. Kalau acuan tu sengit lah. Dan untuk usahawan-usahawan di luar sana, jangan bimbang. Boleh ke pejabat kita ataupun nanti kita akan bagi link untuk pembiayaan yang baru. Dan untuk makluman Cik Ain juga, apabila kita menghadapi COVID pada tahun lepas, saya masih ingat tarikh keramat ni 18 bulan 3 ni tahun 2020. Habis satu Malaysia duduk di rumah. Pening, semua pakai pening, tak ada berniaga dan sebagainya. Jadi apa yang kita nak perlu buat mula-mula? Yang ni kita pergi moratorium dulu dekat usahawan. Tak perlu bayar selama 6 bulan. Tak boleh buat apa dah, memang kita jam. Kita pun jam, usahawan pun jam di luar sana, tak boleh buat apa. 6 bulan tak bayar-bayar. Dan selepas pada tu baru kita bayar.
dan kita bagi pinjaman melalui tadilah online dan sebagainya. Dan yang terbaru ni kita bagi lagi moratorium di negeri Kedah. Saya tengok yang terbaru kemarin, saya dapat kenaan dengan moratorium ni lebih kurang 11,000 usahawan kita di Kedah. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan akan dihubungi oleh pihak tekun. Dan moratorium ni juga Cik Ain kita bagi kepada yang bayar elok juga lah. Cik Ain kata tadi, tidak tertunggak 6 bulan, lebih daripada 6 bulan. Kalau tertunggak sebulan 2 bulan tu kita bagi moratorium juga. Nanti pegawai kita akan hubungi pada usahawan-usahawan yang menghadapi masalah di masa-masa COVID ni. Dan apabila kita dapat moratorium dan sebagainya, nasihat saya supaya kita lebih berjimat cermat. Jangan belanja banyak-banyak sangat Cik Ain, sabar. Konon-konon dah tak boleh bayar tekun ni, katalah bayar sebulan 300, tak apa. Kita berderah beli Shopee dah dan sebagainya. Jangan. Kita sabar 6 bulan ni. Bermula bulan Ogos tak silap saya. Bulan Julai kan bulan Ogos. Cik Zedi, rapat sikit mikrofon tu dekat ni tak apa nak dengar. Mic Cik Saidi. Mic dekat earphone tu tak apa nak dengar suara. Okey tak? Dekatkan sikit atas. Kalau Cik Saidi boleh pegang mic dekat earphone tu. Senang cakap lagu tu. Dekat sikit. Okey. Semua jangan kita susah hati, insya-Allah tekun akan bantu para usahawan kita di luar sana. Dan yang cerita pasal tabung boleh Cik Ain. Tekun mengenakan cas 4% setahun pinjaman tadi. Saya ulang balik lah. Dan kalau kita pinjam RM1,000, kita akan bayar RM1,040 selama setahun. Dan simpanan 5% setahun. Kalau dia pinjam RM1,000, dia kena bayar RM1,090 setahun. Simpanan RM50, tekun cas RM40 tadi. Jadi dia bayar RM1,090 selama setahun. Begitulah seterusnya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Dan insya-Allah tekun sentiasa membantu usahawan-usahawan di luar sana. Ada macam-macam duk sebut tekun tak ada duit apa semua, itu adalah tipu tak betul. Bila usahawan bayar, kita bagi lagi kepada usahawan. Memang kerja kita nak bantu usahawan di luar sana. Jangan bimbang. Mungkin ada masalah teknikal dan sebagainya. Jangan belim sangat tekun ni. Kita membantu banyak ribu orang lain yang kata susah dapat dan sebagainya. Saya pun tak tahu tak mana yang susah dapat tu. Mungkin ada benda-benda lain. Mereka tak cerita kat kita. Lain-lain kali ada masalah tu, mereka tak cerita. Mereka kata tekun susah dapat. Yang ratus ribu orang dapat tu saya tak tahu susah ke senang je ni. Kalau ikut rekod ni, satu Malaysia ni 437 orang lah yang ambil pinjaman dengan tekun ni. Jadi saya pun tak tahu tak mana yang susah. Dan masa COVID ni juga, tekun bagi pembiayaan kepada Food Panda Cik Ain. Tim Food Panda ni. Jadi saya tabik hormatlah kepada tim Food Panda ni yang banyak membantu kita Cik Ain. Menghantar makanan. Rider Food Panda lah kiranya. Rider Food Panda. Kita bagi pembiayaan kat mereka untuk beli motosikal yang berjumlah RM10,000. Dan juga kita bagi untuk membaiki motosikal. Repair motor dah, rantai kendor, minyak hitam apa semua. RM2,000. Tetapi kena berdaftar dengan syarikat-syarikat e-hailing ni lah. Food Grab, Food Panda dan sebagainya. Sebab ada rekod dengan kita. Dan yang bestnya Cik Ain, yang ni mungkin Cik Ain pun tak tahu benda ni berkenaan dengan Food Panda ni. Dalam tahun lepas tak silap saya, kita berjumpa dengan pengurusi Food Panda Kedah Perlis. Kedah Perlis Penang saya tak ingat. Cik Anas. Dan kalau Cik Ain tengok ada yang Food Panda ni, pemandu Food Panda ni, wanita. Wow, hebat Cik Ain. Saya tak sangka ada wanita. Masa tu lah, sekarang mungkin dah banyak. Dia main di pejabat, saya tengok, dia ni macam ada lelaki ni. Perempuan ni. Bila duduk bincang mesyuarat kami tu, perempuan Cik Ain, syabas adik tu. Saya pun tak jumpa dia dah sehingga hari ni. Tahun lepas kami jumpa mereka. Mungkin lah ni, mungkin dah ramai dah. Jadi saya bangga dengan anak Kedah kita, dengan wanita kita juga, yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kaum lelaki Cik Ain.
Jadi itu saya secara ringkas daripada Tekun Nasional. Kalau ada Cik Ai nak tanya saya boleh. Saya akan ceritakan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Tekun pada hari ini. Okey, kita ambil satu soalan ni. Saya rasa ramai ni usahawan yang menghadapi keadaan ni. Yang ni soalan di Facebook SME Corp daripada Ija Nazmi. Dia kata, Assalamualaikum Tuan dan Cik Ain. Jika bisnes lama dah bungkus, tapi tinggal produk saja yang perlu dikembangkan. Dia perlukan modal untuk tambahkan production, marketing dan juga membeli barang tambahan untuk kelangsungan perniagaan. Boleh apply Tekun tak? Dan dalam statement juga hanya ada akaun peribadi tapi perniagaan secara online dan dia buat dekat rumah. Adakah boleh? Maksudnya dia ada perniagaan tapi dah bungkus dah. Cuma dia ada produk-produk dia masih lagi ada. Lah ni dia nak apply Tekun, boleh atau tidak? Sebab dia hanya ada akaun peribadi saja untuk dia tunjuk dan perniagaan dia pun dia buat secara online dan berada di rumah. Okey. Secara dasarnya tu boleh. Secara dia habaq tu ada perniagaan, akaun peribadi pun boleh pakai walaupun tak ada akaun syarikat dan sebagainya. Dan dia rumah tu pun antara syaratnya boleh. Ada kriteria-kriteria tu. Untuk lebih lanjut nanti pegawai kita akan hadir ke premis setelah kita dapat online link tu. Kita dapat permohonan daripada pemohon. InsyaAllah boleh yang dia habaq ni. Yang lain-lain tu kita tengok ke belakang. Takat law ni yang dia bagi tu, yang dia ada yang ni, ada perniagaan, ada akaun peribadi, perniagaan online di rumah. Takat law tu saya boleh jawab dulu boleh lah. Yang lain-lain kalau pegawai pergi tengok tu, nanti pandai-pandai lah dia dengan pegawai tu nak cerita lebih lanjut lagi. Ada juga kadang-kadang ada benda-benda lain yang dia tak cerita. Contoh dia ada Bufli, Blacklist dan sebagainya dia tak cerita. Blacklist ni saya nak cerita kena PKPK macam saya abang cakap tadi. Jangan jadikan isu tu sebagai kita tak boleh buat perniagaan. Kita ada tempat yang boleh membantu kita. InsyaAllah. Nanti saya bagi link kat dia lah Cik Ain, kawan ni. Boleh, sekejap lagi di akhir kita punya Pocket Talk ni, Cik Saidi akan provide dia punya nombor telefon untuk usahawan yang berminat untuk nak mengetahui, nak meminjam dengan Tekun, dapatkan pinjaman pembiayaan daripada Tekun. Nanti Cik Saidi akan boleh bagi link kepada usahawan kita. Cuma saya nak tanya dengan Cik Saidi, minimum dan maksimum pembiayaan yang Tekun boleh bagi kepada usahawan berapa? Okey. Tekun boleh bagi kepada usahawan bermula daripada RM1,000 sehingga RM100,000. Kita tengok perniagaan depa. Ada juga yang komplain HI, dia kata saya minta RM50,000, kenapa saya dapat RM20,000? Yang ni ada kriteria-kriteria kita. Kita tengok kadang-kadang bila kita tengok di maklumat peribadi usahawan ni, dia bayar renta, dia bayar rumah, dia bayar banu, dia bayar yang ni. Jadi kita nak bagi dia tambah hutang lagi, kita tengok berapa yang dia mampu dulu. Saya boleh bagi RM100,000 tapi saya takut sekali dengan habis semua lingkup Cik Ain. Depa kata pasal Tekun bagi RM100,000 ni habis. Hak nu dia nak kena bayar, yang ni nak kena bayar. Kita tengok kemampuan dia. Bila dia berniaga dalam setahun 2 tahun mungkin pinjaman-pinjaman ni dah kurang dan sebagainya, barulah bila kita buat pinjaman ulangan dan sebagainya, barulah kita bagi lebih sikit Cik Ain kepada yang usahawan tadi. Dan ada juga yang kita boleh bagi RM100,000 terus. Kita tengok perniagaan dia tak ada pinjaman di mana, tak banyak komitmen, hutang dan sebagainya. Kita boleh bagi terus RM100,000. Dan alhamdulillah saya tengok RM100,000 di Kedah ni pun dah ramai dah orang ambil. Dan pinjaman yang paling popular sekali lah ni kontrak inden pembekalan ni Cik Ain. Contoh dia dapat buat rumah dengan pejabat zakat dan sebagainya, rumah untuk asnaf ni. Rumah ni kata silap saya lebih kurang RM45,000. Dia boleh sandak inden dia kat Tekun, cagak kat inden dia. Tekun bagi 80% harga projek. Dalam RM45,000 tu dia dapat dalam 30 lebih-lebih ribu tu lah. Untuk dia memulakan projek bersama dengan pejabat zakat dan sebagainya. Yang ni popular. Selain pada Mara, Biar Rakyat dan sebagainya. Yang bertanya tadi boleh. Cara dasarnya bolehlah Cik Ain, dan juga pinjaman kita daripada RM1,000 sehingga RM100,000.
Tetapi tertakluk juga kepada kriteria lah macam mana Cik Saidi Habak tadi kan, dia kena jujur lah memberitahu dia tak ada Ya. problem, tak ada blacklist. Yang tadi Cik Saidi ada sebut pasal AKPK tu, sebab kami ada bercakap berkenaan dengan AKPK pada semalam punya sesi, yang mana Bank Negara ada sebutkan juga kalau macam contoh Tekun adalah institusi kewangan yang mana usahawan nak dapatkan bantuan kewangan, tetapi sebagai tekun yang pemberi pinjaman juga memerlukan sesuatu yang boleh menjamin untuk usahawan kita nak bayar balik. Kita macam contoh Cik Saidi nak bagi pinjaman kepada saya yang Cik Saidi mungkin tak kenal. Saya pun tak boleh nak bagi pinjaman ayak liok saja kepada jaminan ayak liok saja kepada tekun. So perkara-perkara ni lah yang perlu dititik beratkan, dan AKPK ni better kalau macam mana usahawan yang ada masalah kewangan, dia tahu dia nak kena bayar kereta, kredit kad, rumah, dan better sebelum nak buat pinjaman dengan tekun, pergi check dulu dengan AKPK. AKPK mungkin boleh bantu untuk menguruskan kewangan tu dengan lebih baik lah. Dia akan bagi nasihat-nasihat. Okey, Cik Saidi ada satu soalan dekat Facebook ni daripada Kak Long Fiza. Saya nak bertanya, jika saya nak mulakan perniagaan dan saya nak memohon pinjaman tekun, berapa had pinjaman yang dia boleh pohon dan tempoh bayaran? Tempoh pembayaran untuk tu, sebab dia tak pernah buat apa-apa bisnes ni lagi. Dia baru nak start je. Dia baru nak start. Berapa nilai, berapa tempoh boleh dapat? Okey, yang terbaru ni bila kita menghadapi masalah pandemik COVID ni, kita ada super mikro. Ada satu lagi bahasa lain. Mikro, super mikro lagi, ada satu lagi, super mikro. Yang ni yang perniagaan baru ni, tumbuh bagi cendawan selepas hujan. Yang ni kita bagi pembiayaan di bawah RM5,000 tanpa SSN. Yang ni. Tapi kita nak tengoklah dia buat apa dia di tempat di rumah dia tu. Kalau dia berniaga nasi lemak, kita nak tengok mana ada periuk yang masak, mana tempat bungkus dia, atau mana di rumah pun tak apa. Ini RM5,000 ke bawah. Dan tempoh pembiayaan ni usahawan pilih sendiri. Tempoh ni 6 bulan sehingga 10 tahun. Tapi saya nak betul lah kepada usahawan-usahawan di luar sana, untuk pinjaman ni jangan bayar pendek-pendek, buat panjang sikit. Takut tergelincir, macam rebah, terguling. Jangan kalut-kalut nak bayar awal. Contoh dia, kita beli kereta ada, kita bayar setahun. Tak ada. 9 tahun, 7 tahun ke atas. Pinjaman pun sama, jangan buat pendek-pendek, buat 2 tahun, 3 tahun. Jangan kalut nak bayar. Lepas tu nak kena bayar tinggi bulanan. Bukan kita nak berniaga setahun Cik Ain, kita nak berniaga berpanjangan. Bukan nak berniaga 2 hari, bukan berniaga 3 hari. Mungkin kita akan berniaga 10 tahun, 20 tahun. Kita bayar pelan-pelan. Kalau ada lebih, baru kita bayar banyak. Dan bila kita bayar banyak, tekun akan bagi rebate lagi kepada pembiayaan tadi. Jadi yang soalan tadi, pinjaman yang nak mula tu, kita kena tengok juga dia buat apa. Kalau kita tengok ada satu contoh di sebelah anak bukit ni, ada dia tu buat tepung talam. Menarik juga lah. Saya pergi tengok di rumah dia. Dia buat kat rumah, tapi dia punya tu besar loyang tu, orang panggil apa? Bekas dia tu kan. Macam repi tu kebetulan duduk tengah duduk bakar. Saya tengok, betul ada tepung talam. Dia buat di rumah saja. Dia dapat 4,000 tak silap saya. Dan dia boleh beli dapur baru, dia boleh beli loyang sarang apa? Bekas loyang tu. Yang tu kita kena tengok juga. Nak mulakan perniagaan. Jangan mula perniagaan tak ada apa benda, memang pegawai kita tak bagilah. Ini saya akan bagi maklum awal-awal. Jangan salahkan pegawai kita bila dia pergi tengok tak ada benda yang dia berniaga Cik Ain. Maksudnya sekurang-kurangnya yang nak mulakan perniagaan ni kena tunjuk jugalah effort tu, usaha tu. Tunjuk ada benda yang you buat. Kalau produk tu ada produk yang you buat jual, ataupun kalau perkhidmatan yang you buat tu memang kita tengok ada benda tu. Tak ada sampai macam tak ada apa, nak mohon dengan tekun sebab baru nak start untuk permulaan. Sekurang-kurangnya
ada effort untuk mula kecil-kecil, sikit-sikit pun tak apa. Okey. Okey. So ada satu lagi soalan yang ni mungkin Hafiz Osman dekat Facebook dia bertanya soalan ni. Tadi sebenarnya awal-awal live Cik Saidi ada explain berkenaan dengan syarat untuk permohonan pembiayaan dengan tekun. Syarat-syarat dia tu sebenarnya mudah saja kan Cik Saidi, tapi nanti kalau Hafiz Osman boleh dapat Cik Saidi akan bagi nombor telefon start lagi. Boleh contact Cik Saidi ni, dia akan bagi link dekat Hafiz. Cuma dia kata nak tengok juga ke statement bank. Ya, dia tengok statement bank peribadi juga. Kalau tak ada perniagaan dia tengok statement bank peribadi, dan kadar faedah tadi Cik Saidi ada habaq 4% setahun. 4% setahun, ya. Ya, okey. So saya rasa yang mungkin ni soalan yang terakhir lah kot yang kita boleh ambil daripada Facebook kita untuk Cik Saidi jawab. Saya rasa Cik Saidi jawab tadi dah memang berdasarkan pengalaman lah daripada awal fungsi tekun tu apa, pembiayaan yang jenis apa, dan berapa hadnya, berapa tempoh pembayaran dan faedah. Bermakna tekun ni memang membantu usahawan. Tak kira macam mana. Tadi Cik Saidi pun bagi syarat bagi cerita pengalaman dekat Batu Feringgi ke balik pulau kan, yang ke atas pokok tu kan. Naik tepi laut atas pokok, kedai makan tu. Okey. Oh ni dia ada satu lagi soalan, boleh tak? Boleh. Kalau buka kemah dekat area KL, kedai tak ada tapi meniaga tepi jalan, boleh ke dapat? Boleh. Cumanya macam saya buat tadi, kena kelulusan pada PBT. Kita takut PBT kacau. Macam lah ni berlaku, kita mengamuk sana. Kita tak nak jadi konflik macam ni, Cik Ain. Kalau kata PBT setuju, okey, corner ni boleh duduk, boleh. InsyaAllah boleh. Tapi janganlah berniaga, lepas tu pindah sana, pindah sini pula. Nanti kita pula menghadapi masalah. Kalau pindah, bagi tahu dekat pegawai. Kita boleh servis di tempat-tempat lain pula. Jadi kita pakat membantu, usahawan bantu kita bantu usahawan. Macam itulah kehidupan kita seharian, Cik Ain. Rasanya yang ni dia mungkin usahawan yang berada di KL kot. Jadi mungkin boleh check dengan DBKL untuk yang lesen dia menjaja dekat tepi jalan. Sebab lah ni mereka ada, tak silap saya, mereka dah longgarkan untuk dapatkan lesen menjaja dekat tepi jalan. Sekurang-kurangnya at least ada lesen menjaja. Kalau dia berniaga secara online, tekun akan tengok dia punya bukti jualan dia tu secara online. Kalau jual kat Shopee ke apa ke kan. So dia akan secara online. Jadi okey, Cik Saidi, terima kasih banyak-banyak hari ni sebab berkongsi cerita sambil-sambil duk bercerita tentang kriteria macam mana nak mohon tekun apa ni semua. Cik Saidi pun dah share dah pengalaman-pengalaman Cik Saidi kan selaku pegawai di tekun, bagaimana pemberian dan kelulusan tekun. Ada juga usahawan yang takut nak minta dengan tekun. Saya pun tak faham kenapa. Sedangkan saya rasa sepanjang saya berurusan dengan tekun dan saya mengetahui kriteria dia, taklah sesukar mana untuk usahawan ataupun mana-mana individu yang nak mulakan perniagaan untuk dapatkan pinjaman daripada tekun. Jadi yang penting sebenarnya tunjukkan bukti. Kalau nak berniaga buat kuih, kenalah tunjuk, nak sebut harga, nak beli tepung, gula apa semua ni. Benda macam itu. Jadi usahawan pun kena ambil tahulah tentang perkara tersebut. So saya ucapkan terima kasih kepada Cik Saidi hari ini sebab sudi bersama kita untuk live di Facebook SME Corp Negeri Kedah dan juga Facebook SME Corp Negeri Perlis. Untuk yang terlepas sesi ini, boleh tengok balik nanti dekat Facebook kami, dan juga kami ada buat live juga sebelum ni untuk Pocket Talk yang pertama dengan kedua semalam, boleh tengok juga. Yang tu berkenaan dengan CGC dan juga Bank Negara, ada cerita tentang moratorium. Yang tu menarik. Boleh tengok juga tu. Lepas tu kami ada buat seminar juga pembungkusan untuk SME. Yang tu kami buat 3 hari. Boleh tengok juga dekat Facebook ni, nanti ulang balik. Jadi saya nak
Saya nak promote juga dekat sini penganjuran Minggu PKS Kebangsaan yang mana kita anjurkan Pocket Talk ni adalah bersempena dengan penganjuran Minggu PKS Kebangsaan 2021. SME Corp anjurkan bermula 26 Jun sehingga 4 Julai. Masih lagi berlangsung sekarang, boleh layari portal yang kita bangunkan, platform yang kita bangunkan, My Assist MSME, dan dekat dalam tu boleh tengok pameran lebih 500 booth kita sediakan seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak semua ada. So kalau macam daripada Kedah ataupun Perlis nak beli produk kat Sabah, Sarawak tu boleh tengok je dekat dalam tu. Dia punya pameran ni menarik sebab kita selalu duk buat Minggu PKS tiap-tiap tahun ni, kita buat karnival. Tapi dalam keadaan sekarang COVID ni, kami bangunkan platform ni untuk kita buat bentuk e-pameran secara virtual. Kalau tengok e-pameran tu, macam kita masuk main game lah. Siapa-siapa yang pernah tengok main game tu, macam main game masuk dia tu. Macam menarik. So, kita buat Match Me juga dengan Match Me tu adalah padanan perniagaan dan juga Meet Me dekat dalam tu. Dan sesi-sesi webinar daripada seluruh negara. Ada macam-macam topik yang kita bincangkan. Dan salah satunya adalah yang kita bincangkan hari inilah daripada Tekun Nasional. Jadi, boleh layari kita punya website juga, smecorpmalaysia.gov.my ataupun portal My Assist MSME. Boleh tengok dekat kita punya link tu nanti. Cik Saidi mungkin boleh bagi nombor telefon yang tadi kata nak bagi nombor telefon, so that mereka boleh tanya dekat Cik Saidi boleh bagi link. Boleh. InsyaAllah. Untuk usahawan-usahawan di luar sana, jangan bimbang, jangan ragu. Kalau pejabat, kita buat pejabat ni ikut appointment, kita tak panggil semua orang main pejabat. Dan juga pegawai-pegawai saya pun ada yang masuk pejabat, ada yang bekerja dari rumah. Jadi untuk memudahkan urusan kepada usahawan-usahawan, saya bagi nombor telefon saya kepada usahawan. Cumanya bila hantar WhatsApp kat saya, jangan duk hui ni, saya ni siapa ni? Ni siapa? Saya tahu elok. Cik Saidi, saya tu dengar FB live di mana-mana. Jadi saya pun seronok. You all ada bersama-sama saya. Contohnya saya pergi ke Perlis, ada orang boleh tanya, okey. Saya tak pernah sembunyi nombor telefon saya dengan usahawan ni. Apa-apa nanti WhatsApp saya, kalau saya tak angkat telefon WhatsApp di 019 440 4321. Kita nak letak kat mana? Dekat FB. Tak payah kot no. Tak apa, kita ulang lagi sekali kot. Okay. Nombor telefon Cik Saidi boleh WhatsApp dekat Cik Saidi. Okay. 019 440 4321. Ya. Cik Telefon Saidi. saya 24 jam berjalan. Okey. Boleh WhatsApp Cik Saidi, nanti Cik Saidi boleh bagi link mana borang permohonan ke nak tanya apa-apa berkenaan dengan Tekun, nanti link tu Cik Saidi boleh bagi. Okey. So terima kasih banyak-banyak Cik Saidi atas kesudian petang ni kita bersiaran secara live dekat Facebook. InsyaAllah mungkin selepas ni kita boleh bawakan topik yang lebih menarik dan kita doakan supaya keadaan kita COVID ni kita boleh pulih seperti sedia kala lah dan menjalani kehidupan dengan normal kembali. Okey. So sehingga itu kita jumpa lagi mungkin di sesi yang akan datang, insya-Allah kita boleh bawakan topik-topik yang lebih menarik lah yang mana usahawan berminat untuk mendengar. Okey. Assalamualaikum.